Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk umrah bersama agensi pengembaraan versus umrah backpackers. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ahli kumpulan kami. Yang pertama sekali iaitu saya, Nur Syafqah binti Hir daripada kelas TPH 4B. Yang kedua, Nurul Dalila binti Muhammad Nasir daripada kelas TPH 4B. Siti Nur Syahira binti Muhammad Tab daripada kelas TPH 4A. Ahmad Aiman bin Nazafi daripada kelas TPH 4B. Ikmal Danish bin Syuhaili daripada kelas TPH 4B. Dan akhir sekali, Muhammad Ashraf Zadid bin Ahmad daripada kelas TPH 4B. Pengenalan. Umrah ialah menziarahi Baitullah di Mekah dan melakukan ihram, tawaf, sa'i dan bertahalul mengikut tertib. Umrah ni fardu seperti haji. Dan ini adalah pendapat daripada Imam Syafi'i serta ijma' ulama' mengatakan bahawa wajib melakukan umrah sekali sepanjang hayat bagi mereka yang mampu, kecuali orang yang bernazar, maka mereka perlulah memenuhi nazarnya. Perkara ini disebut di dalam Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat ke-196. Firman Allah yang bermaksud, dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah Ta'ala. Itu sahaja daripada saya. Sekarang ini saya akan menyerahkan kepada ahli kumpulan saya untuk meneruskan pembentangan. Sekian, terima kasih. Saya Siti Nur Syahira binti Muhammad Tab dari kelas TPSU 4A. Antara kaedah pelaksanaan umrah yang pertama, agensi. Semua urusan agensi akan diuruskan daripada awal sampai perjalanan akhir jemaah melakukan umrah. Contohnya daripada segi tempahan tiket pergi dan balik, tempahan visa umrah, penginapan, pengangkutan dan makanan. Ianya tertakluk pada pakej yang jemaah pilih. Dengan ini, jemaah mudah untuk menyerahkan semua tanggungjawab kepada agensi tanpa perlu bersusah payah menguruskan urusan umrah. Yang kedua, umrah backpackers pula, semua urusan perlu diuruskan sendiri seperti tempahan visa umrah, tiket kapal terbang pergi balik, pengangkutan dan makanan. Kaedah ini lebih mudah berbanding umrah bersama agensi kerana segala keperluan perlu diuruskan sendiri, tetapi ianya memakan masa yang agak lama dan menyukarkan para jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aiman bin Nazafi dari kelas LBSU 4B, nombor kad matrik di SU 202024892. Okey, sekarang saya akan pergi kepada tajuk saya, isi saya iaitu umrah bersama agensi. Okey, umrah bersama agensi ini dia ada kelebihan dan kekurangan dia. Antara kelebihan dia, jemaah akan mengikuti jadual yang akan diatur oleh wakil agensi. Dengan adanya jadual perancangan ini, maka pergerakan jemaah akan lebih teratur dan kemas. Malahan, ianya memudahkan jemaah untuk berkumpul semula pada masa yang telah ditetapkan serta waktu pergerakan ke tempat seterusnya. Nombor 2. Kelebihan yang kedua, jemaah dapat bertukar informasi dan memudahkan mereka bagi mengajukan sebarang pertanyaan kepada wakil agensi tanpa perlu bertanyakan kepada orang lain. Okey, kelebihan yang ketiga, agensi akan menguruskan jemaah iaitu daripada segi penempahan hotel, tempahan tiket pergi balik dan makanan serta pengangkutan untuk para jemaah. Ini dapat menyebabkan urusan jemaah dapat dijalankan dengan baik dan cepat. Okey, antara kekurangan dia pula, yang pertama, kos yang agak mahal menyebabkan jemaah memilih untuk melakukan umrah DIY. Ini kerana terdapat golongan yang susah dan hanya mampu membeli pakej umrah backpackers kerana lebih murah. DIY itu maksud dia do it yourself. Maksud dia umrah DIY ni umrah yang bukan dari agensi mana-mana. Segala perjalanan umrah tu kita sendiri yang tanggung. Okey, yang kedua, yang terakhir, kekurangan yang kedua, pergerakan jemaah terhad kerana perlu mengikut aturan yang ditetapkan wakil agensi kerana mereka tidak mahu mengambil sebarang risiko kepada jemaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Dalila binti Muhammad Nasir daripada kelas TPSU 4B. Hari ini saya akan membentangkan mengenai kelebihan dan kekurangan umrah bersama backpackers, atau bahasa mudahnya ialah umrah DIY. Kelebihan umrah DIY ialah memiliki kos yang rendah dan lebih murah berbanding umrah bersama agensi.
Ini kerana jemaah perlu menguruskan sendiri semua urusannya bagi mengerjakan umrah. Contohnya dalam mencari penginapan, pengangkutan dan makanan. Justru itu, jemaah boleh membuat perbandingan harga dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dan ianya menyebabkan jemaah boleh mendapatkan harga yang lebih murah daripada sebelumnya. Seterusnya ialah pergerakan jemaah adalah bebas. Ini kerana jemaah tidak perlu mengikut arahan atau jadual yang tersedia seperti umrah bersama agensi. Malahan juga, jemaah boleh melakukan aktiviti umrah dengan nyaman dan tenang tanpa perlu tergesa-gesa mengejar masa. Kekurangan umrah DIY pula adalah pengaturan jadual seharian yang tidak teratur atau tidak tersusun. Kerana kebiasaannya jemaah yang melakukan semua urusan umrah sendiri ini, mereka tidak menetapkan jadual atau aktiviti yang harus mereka lakukan dalam seharian. Ini kerana mereka terlalu sibuk mencari dan menguruskan masalah tempahan tiket, penginapan dan pengangkutan, sehingga mereka terlupa menyediakan aktiviti harian mereka. Kesannya jika tidak membuat persiapan awal, maka urusan jemaah akan menjadi tidak terurus. Selain itu, kekurangannya adalah semua urusan jemaah perlu ditangani sendiri seperti tempahan hotel, kenderaan dan makanan. Ini akan menyebabkan masa jemaah akan menjadi padat dan menyebabkan urusannya menjadi lambat untuk diselesaikan. Tambahan pula, jemaah akan sukar mendapatkan informasi berkenaan sesuatu perkara berbanding umrah bersama agensi yang jemaahnya akan diketahui oleh wakil dari agensi bagi membimbing jemaah mereka. Dan sekiranya jemaah mereka mempunyai sebarang pertanyaan, ianya boleh ditanyakan terus kepada wakil agensi tersebut. Ini merupakan kekurangan yang ada pada umrah DIY. Kerana jemaah perlu berdikari dan tidak mempunyai pembimbing jalan seperti umrah bersama agensi. Justru itu, ianya akan menyulitkan jemaah yang berstatus umrah DIY bagi mendapatkan maklumat penting berkenaan sesuatu perkara seperti latar belakang sejarah di Mekah dan bertanya arah jalan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada rakan saya. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Iqmal Deniz bin Suhaili dan nombor matrik saya ialah DSU 202025509 dan saya kelas DPSU 4B. Saya akan teruskan dengan pembentangan iaitu kedudukan umrah backpackers dalam undang-undang. Yang pertama, Kerajaan Arab Saudi tidak membenarkan umrah secara backpackers, hanya boleh menggunakan visa umrah saja untuk melakukan ibadah umrah. Jadi, jika hendak melakukan umrah, kita perlulah berhubung dengan Arab Saudi bagi mendapatkan visa. Malahan juga, umrah secara backpackers adalah salah di sisi undang-undang di Malaysia maupun di Kerajaan Arab Saudi. Dan yang kedua ialah, Kerajaan Arab Saudi akan mengambil tindakan terhadap pelancong yang datang menziarahi tanpa persatuan muasasah perlindungan daripada Kerajaan Arab Saudi di Malaysia. Muasasah ialah perjanjian antara Kerajaan Arab Saudi dengan Kerajaan Malaysia yang berkaitan dengan umrah. Justru itu, Kerajaan Arab Saudi akan mengambil tindakan kepada golongan yang melakukan umrah backpackers kerana visanya tidak diiktiraf kerana tiada perjanjian dengan syarikat yang berstatus muasasah. Dan yang ketiga ialah umrah DIY tidak diiktirafkan oleh mana-mana pihak, kementerian dan mana-mana individu yang hendak pergi menjalankan umrah secara DIY. Juga tidak dibenarkan sama sekali kerana ianya akan mengundang masalah terhadap pelbagai pihak. Saya akan beri kepada kawan saya untuk teruskan pembentangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf Jadi bin Ahmad, DHU 202025308 DPSU 4B. Hari ini saya akan menerangkan tentang kesimpulan. Setiap agensi perlu memahami, mengkaji dan menilai apakah ekspektasi yang diperlukan oleh para jemaah dalam menyediakan perkhidmatan. Contohnya, membuat promosi iklan dengan menyiarkan kemudahan dan kelebihan yang akan disediakan oleh agensi bagi menarik minat pelanggan untuk melanggan. Malahan, agensi juga perlulah sentiasa bermuhasabahkan diri serta bersedia untuk menambahbaikkan kualiti perkhidmatan menerusi kursus bagi memantapkan sistem pengurusan. Justru itu, dengan adanya sistem pengurusan yang strategik dan penambahbaikan sistem dari peringkat sebelum, semasa dan selepas ibadah umrah agar dapat menunjukkan perkembangan dalam sistem agensi untuk ditunjukkan kepada para jemaah. Kesannya,
jemaah akan membandingkan sendiri pakej mana yang lebih baik untuk mereka pilih. Dengan ini, akan berlakunya pertambahan pelanggan daripada agensi. Sekian itu daripada kemudian saya. Terima kasih.